Hai semua, kita bertemu lagi untuk mata pelajaran matematik. Untuk hari ini, kita masih lagi nak belajar tajuk kedudukan. Okey, dan hari ini kita nak tengok macam mana kita nak tentukan kedudukan objek. Okey? Jadi objektif kita pada hari ini sebenarnya ada dua tau, tapi cikgu dah combinekan sekali. Jadi kita nak cikgu nak semua murid akan dapat menamakan objek berdasarkan kedudukan dan juga menentukan kedudukan objek dengan betul. Okey? Okey, baik. Untuk kedudukan, selalunya dia akan bagi petak-petak grid macam ni. Kemudian dia akan labelkan. Yang dekat bawah tu dia akan label dengan huruf. Huruf A, B, C, D, E. Kalau ada petak lagi sebelah tu, dia akan F lah. F sampailah Z. Tak kisahlah berapa banyak. Ada lagi kalau lebih pada Z pun ada. Nanti dia label. Tapi dia akan menggunakan huruf lah. Okay? Lepas tu, dia akan yang kat tepi pula dia akan label sebagai nombor lah, ikut nombor 1, 2, 3, 4. Kalau makin banyak dia akan makin ni lah. Okay? Selepas itu A, B, C, D, E ni dia mewakili paksi mengufuk. Okay? Dia berada di atas paksi mengufuk. Okay. 1, 2, 3, 4 pula dia berada di paksi mencancang. Okey, paksi mengufuk ni dia mewakili bilangan laju. Bilangan laju, kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab laju yang pertama ialah laju A ni. Ini laju yang pertama. Okey, B ni laju kedua, C laju ketiga, D laju keempat, E laju kelima. Okey, apa-apa objek yang berada dalam laju E ni maksudnya dia mempunyai laju yang sama lah. Okey, boleh. Paksi mencancang pula dia mewakili bilangan baris. Okey, bilangan baris maksudnya 1, ini 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Okey, kemudian. Okey, cikgu dah letakkan objek-objek kat sini. Okey, contohlah. Okey, semua objek cikgu dah letak dah ni. Okey, contoh cikgu sekarang cikgu nak letak, cikgu tanya soalan ke awak, nak nyatakan kedudukan bagi ke semua objek yang ada kat atas ni. Okey, kalau nak nyatakan kedudukan, kita kena tulis paksi mengufuk dulu. Huruf tu dulu kita kena tulis, baru diikuti dengan paksi mencancang. Maksudnya kita kena nyatakan huruf apa dulu, baru diikuti dengan nombor. Pergi ke kanan dulu baru naik ke atas. Sama je dia punya ni. Pergi timur baru utara. Okey, kanan baru atas. Okey, kita tengok contoh. Okey. Yang ni kita nak nyatakan kedudukan. Yang pertama ialah gambar pembaris, objek pembaris. So, sekarang ni ingat kita nyatakan paksi mengufuk dahulu. Okey, pembaris tengok kat dalam petak grid, dia ialah paksi mengufuk dia B. Jadi tulislah B. B dan dia punya paksi mencancang ialah 2, jadi 2. B2. Kedudukan dia ialah B2. Okey. Kalau sharpener pula, dia punya apa sharpener kita panggil? Pengasah pensel lah. Aduh. Okey, pengasah pensel. Kita tengok pengasah pensel, dia punya paksi mengufuk dekat A. Jadi A, kemudian 4. Okey, boleh. Gambar buku dekat D 1. Jadi 1 lah. Okey. Lepas tu gambar pensel juga dekat laju yang sama, laju kan? Okey, dekat D. Okey, kemudian baris dia baris 3. Okey. Dan juga kita tengok sekali gambar gunting dekat laju E, paksi mengufuk E. Okey, baris yang ke-3. Jadi kita tulis 3. Alright. So, dapat tak macam mana nak nyatakan kedudukan? Ingat, mesti nyatakan laju dulu baru baris. Mengufuk dulu baru mencancang. Okey? Baik, seterusnya cikgu nak bagi soalan lain pula. Okey? Okey, soalan dia, apakah objek yang sama laju dengan pensel? Okey, kita tengok pensel. Okey, dia nak sama laju. Sama laju, jadi laju yang mana? 3 ni ke
Yang huruf D ni. Ingat, laju yang mana? Yang biru ataupun oranye? Ya, laju dia mesti yang mewakili huruf tu, iaitu huruf D tu. Jadi, yang sama laju dengan pensel kat situ ialah paksi mengufuk ni menunjukkan laju. Jadi, yang sama duduk dekat paksi yang sama dengan pensel ialah tu, buku. Jadi, jawapan kita tulis bukulah. Okey? Baik, soalan seterusnya. Objek yang sama baris dengan pensel. Pensel kat situ. Pilih antara gunting ataupun buku. Jadi ingat, kalau paksi mencancang menunjukkan baris. Jadi mencancang tadi nombor 3 tu kan. Yang itu duduk dekat paksi mencancang nombor 3 tu. Jadi yang dekat paksi tu yang sama baris dengan pensel ialah gunting. Jadi tulislah gunting. Tak perlu awak tulis panjang-panjang. Objek yang sama baris dengan pensel ialah gunting. Tak perlu. Hanya nyatakan apa objek dia. Gunting. Terus. Betul. Okey? Dan soalan yang terakhir. Baik, yang ini contoh yang terakhir. Soalan dia ialah apakah objek yang berada di kedudukan yang mana bilangan laju dan baris ialah sama. Kat situ dia punya keywords. Bilangan laju dan bilangan baris mesti sama. Maksudnya kalau laju dia 1, dia punya baris pun 1. Kalau laju dia 5, baris dia pun 5. Okey? Baik, jadi kat sini memang laju dia tak ditulis A, B, C, D, E kan. Jadi untuk menyenangkan kita labelkan, kita tulis kat bawah dia mengikut dia punya nombor 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita kenal pasti objek-objek ni dekat mana dia duduk. Jadi kita tengok mula-mula. Yang tu gambar sharpener, dia duduk dekat 1, 4 kan? 1, 4. Jadi dia tak sama lah. Laju dia 1, baris dia 4. Dia tak sama. Bilangan dia tak sama. Tengok pula pembaris. Pembaris, dia duduk dekat B, nombor 2. Laju kedua, baris pun kedua. Jadi bilangan dia ialah sama. Jadi jawapan dia pembaris lah. Kita boleh terus tulis jawapan pembaris. 3 objek lagi tu, kalau awak nak semak lah. Kalau tak nak semak pun tak ada masalah. Kalau buku, kita tengok laju dia laju keempat, baris yang pertama. Kalau pensel pula, laju yang keempat, baris ketiga. Kalau gunting, laju yang kelima, baris yang ketiga. Tak sama. Yang sama adalah pembaris sahaja. Mesti sama. 2, 2, 3, 3. Baik, faham tak? Kalau tak faham, jangan malu-malu nak tanya cikgu. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.